Assalamualaikum, hai. Okey, kali ni kita nak sharekan video tentang masuk starter bar dan fungsi starter bar itu sendiri. Starter bar, okey. Okay, starter bar ni kadang-kadang orang akan tanya, kenapa lantai dalam saya tak turun? Kenapa lantai luar saya turun? Kenapa, ada juga yang tanya, kenapa parking saya bahagian depan okey, bahagian sambungan dia menurun? Biasanya sambungan macam ni, ada line ni kan. Selepas tu kadang-kadang ada yang dia punya tempat sambungan tu ada yang turun, ada yang bahagian depan dia tak turun. Okey, sekarang ni kita nak kongsikan apa kenapa dia turun dan apa fungsi starter bar dan kegunaannya. Okey, hari ni saya nak sharekan kepada tuan-puan. Jangan lupa komen, like dan share. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh maklum kepada kita. Sambil-sambil tu nak terangkan starter bar, ni adalah tempat kerja saya. Saya sekarang bekerja di Labu Lanjut, membuat kerja-kerja penyambungan rumah. Okey, sekarang ni kita nak jelaskan persoalan-persoalan yang kenapa lantai luar tak turun, kenapa lantai dalam tak turun, kenapa lantai luar turun. Okey, kalau tuan-tuan perhati kat sini ada besi. Setiap jarak ni ada besi. Bukan ni yang saya masukkan ni adalah besi starter bar, yang orang panggil starter bar. Kenapa orang panggil starter bar? Dia adalah starter bar yang mengeluarkan besi daripada tulang asal. Maksudnya, contoh, kalau kita dah konkrit, kita dah siap, tapi kita ada nak buat penambahan lantai luar. Inilah tujuan dia. Inilah yang dipanggilkan starter bar. Kita akan ambil besi dalam 200 panjang atau 300 panjang, dan kita akan masukkan 100. Kita akan tebuk pada bim asal ya tuan-tuan, jangan pada batu. Lepas tu kita akan masukkan 100 ke dalam. Bila kita masukkan 100 ke dalam, lepas tu inilah yang dipanggilkan starter bar. Dia akan jadi besi yang keluar. Maknanya bila kita konkrit nanti, besi ni fungsi dia akan menahan, akan membagi beban di antara lantai baru dan lantai lama. Ini kalau tuan-puan konkrit asing, maknanya konkrit lantai tu asing, maknanya lantai luar tu asing. Ini yang dipanggilkan starter bar. Maknanya kedudukan besi baru tu mesti kena cocok kepada struktur asal, kepada beam. Lepas kita letak starter bar ni, barulah kita akan gunakan biasi. Okey. Biasi ni pula akan duduk atas starter bar dan dia akan ikat pada starter bar ni. Besi ni akan ikat pada starter bar. Perkemaskanlah. Maknanya susun rapat-rapat. Lepas tu ikat starter bar pada besi biasi, ambil dawai, ikat dia. Lepas tu barulah kita konkritkan dia. Ini adalah salah satu cara tak nak bagi lantai luar ni terpisah dengan struktur asal. Kita kebanyakannya orang dia konkrit lantai luar tak ada starter bar. Maksudnya macam ni dudukan dia. Maknanya besi ni dia akan letak biasi, tapi tidak menggunakan besi yang kita letak menggunakan starter bar, besi pengeluar untuk pengikat. Dia akan lentaikan biasi macam ni, terus konkrit. Yang inilah yang akan menyebabkan lantai luar yang baru kita buat dengan struktur asal terpisah. Bila kedudukan lantai ini, contoh ada pergerakan atau ada tanah turun, dia pun akan ikut turun. Sebabnya biasi yang kita letak ini tidak diikat pada struktur asal. Itulah punca kenapa dia turun. Sebab itu bila kita nak buat lantai luar,
kita mesti kena ada starter bar. Ini ada panggilan. Tuan puan standby kan satu besi pendek dalam 300 panjang, maknanya satu kaki. Lepas tu macam biasa, tebuk lubang, tebuk lubang, lepas tu masukkan dia. Masukkan besi ni dekat pada lubang yang kita buat. Lepas tu barulah kita ikat BRC pada starter bar yang kita telah masukkan dalam lubang tadi. Kemudian barulah kita konkrit. Macam ni ada starter bar, dekat depan ni ada starter bar. Barulah lantai yang kita nak buat ini tidak akan terpisah dengan struktur asal. Andai kata kalau ada turunan sekalipun, ada pergerakan, dia akan macam lantai ni akan tergantung. Maksudnya struktur tu akan tergantung. Maknanya tak ada walaupun tak ada tanah kat bawah, tapi dia tergantung. Jom saya tunjuk. Dia akan tergantung. Maksud contoh tergantung, contoh kalau dekat bawah ni adalah lantai, permukaan lantai. Kalau contoh bawah, kalau struktur tanah ni menurun, tanah ni akan kosong. Jadi struktur ni akan tergantung. Maknanya tak ada tergantung, maknanya tak ada bawah dia, tak ada tanah. Maknanya dia tergantung kosong macam tu je. Tapi dia stay kuat. Itu kekuatan kuat tu bergantung kepada starter bar yang kita buat, berapa panjang besi yang kita masukkan, dan kekuatan konkrit yang kita letak kepada luar. Lantai kita kena letak konkrit. Jangan letak simen dengan pasir kosong saja. Memang dia akan pecah semula. Besi yang kita buat masukkan ke dalam struktur. Kemudian dia akan jadilah lantai begini. Dia akan jadi lantai begini. Maknanya lantai dengan struktur bersambung. Contoh kalau dia turun ke apa, dia akan berpaut kepada struktur asal. Kenapa ada struktur asal? Sebab struktur asal dia sudah ada besi, sudah ada konkrit. Jadi bebanan untuk lantai luar ni akan terbahagi sekali dengan beban dia dengan struktur asal. Itulah yang kita masukkan starter bar. Itulah yang kadang-kadang yang menjadi tanda persoalan. Kenapa lantai luar turun, kenapa lantai dalam tak turun. Ini adalah penjelasan sedikit daripada saya untuk tuan-puan. Yang dipanggilkan starter bar besi yang keluar daripada bim asal. Jadi macam biasa, letakkan konkrit pula, letakkan BRC. Selepas ada starter bar, barulah konkrit. Okey tuan-puan, ini sedikit ilmu daripada saya. Semoga menjadi manfaat buat tuan-puan, menjawab soalan tuan-puan. Kenapa lantai, isu-isu lantai. Starter bar ni bukan, saya nak jelaskan juga. Okey, saya nak share juga satu ilmu kat tuan-puan. Starter bar ni, dia fungsi dia banyak. Tidak semestinya pada lantai. Dia akan buat kalau contoh tuan-puan nak buat tiang struktur, tiang baharu atau penyambungan batu, mesti letakkan besi juga. Tembak macam biasa kepada permukaan struktur asal. Lepas tu masukkan besi. Lepas tu baru ikat batu. Batu tu nanti akan duduk atas besi. Ini adalah satu cara fungsi-fungsi starter bar. Maknanya dia bukan hanya pada lantai, pada permukaan tiang atau struktur yang nak bersambung. Apa-apa untuk struktur yang nak bersambung, besi mesti akan lekat atau cocok atau ikat pada struktur asal untuk penyambungan struktur yang baru. Itu adalah fungsi-fungsi dan kegunaan starter bar. Maknanya starter bar tidak semesti pada lantai, boleh juga pada tiang, boleh apa-apa saja untuk penyambungan. Okey, ini saja untuk ilmu saya untuk tuan-puan. Jika ada penambahan, boleh share. Jika ada kurang, boleh tegur. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. Nantikan video kita yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.